Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai perlunya negara sentiasa peka dengan pergolakan geopolitik antarabangsa dan kesannya terhadap cabaran ekonomi global. Tegas Baginda, negara Brunei Darussalam juga tidak terlepas dari menerima kesan cabaran tersebut, lebih-lebih lagi jika kesan itu menjejaskan harga komoditi tenaga yang menjadi sumber pendapatan negara. Justru Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bagi tindakan pelaksanaan yang lebih agresif serta ketahanan dalam rangka dasar dan strategi pembangunan negara khasnya ke arah matlamat wawasan Brunei 2035. Bertitah sempena istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menegaskan beberapa perkara, antaranya perlunya kemajuan juga seimbang dengan perbelanjaan berhemah dan kerajaan Baginda tidak akan bertolak ansur dalam membenteras gejala rasuah. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran dengan limpah rahmat Allah jua dapatlah berkumpul bagi istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 2026 Masihi. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara bukan setakat pertemuan tahunan, tetapi ia juga adalah wadah strategik untuk membahaskan isu-isu sebenar yang dihadapi oleh negara dan rakyat berdasarkan penelitian mendalam dan fakta yang kukuh. Pendekatan sisi dialog dan permuzakarahan bersama kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan perlu dimanfaatkan sebaiknya. Pada pendapat beta, pendekatan sedemikian telah pun terbukti berkesan dalam merapatkan lagi ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan masyarakat dalam memaduli keperluan serta untuk mendengar keluhan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan mengenai perlunya ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berganding bahu dan bekerjasama untuk menangani sebarang ketidakpastian yang timbul. Negara perlu sentiasa peka dengan pergolakan geopolitik antarabangsa dan kesannya terhadap cabaran ekonomi global. Negara kita juga tidak terlepas dari menerima kesan cabaran ini. Lebih-lebih lagi jika kesan itu menjejaskan harga komoditi tenaga yang menjadi sumber pendapatan negara. Di sinilah ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara perlu bergandeng bahu dan bekerjasama untuk menangani sebarang ketidakpastian yang timbul. Beta mahu melihat tindakan pelaksanaan yang lebih agresif serta ketahanan dalam rangka dasar dan strategi pembangunan negara. Khasnya ke arah matlamat wawasan Brunei 2035, termasuk usaha berterusan dalam menerokai pelaburan strategik dalam sektor-sektor baharu yang boleh merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara dan usaha mengukuhkan fiskal kerajaan.
Apa yang pasti, titah baginda, keperluan untuk membangunkan perkara-perkara baharu bukanlah lagi satu pilihan, bahkan ianya satu keperluan yang wajar direalisasikan. Namun begitu, kemajuan juga perlu seimbang dengan perbelanjaan berhemah, termasuk mengutamakan inisiatif yang berimpak tinggi untuk meningkatkan daya tahan negara. Pendekatan baharu memang diperlukan dalam mewujudkan ekosistem kondusif ke arah pemerkasaan peranan sektor swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dari sudut infrastruktur dan kemudahan awam pula, usaha perlu diteruskan dengan meneroka penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih berkualiti dan selamat. Beta amat bersimpati dengan musibah yang berlaku baru-baru ini yang mengorbankan 2 penunggang basikal. Maka dalam hal ini, beta menyeru pihak-pihak yang berkenaan, terutama Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, untuk bukan sahaja melihat dari segi perundangan dan penguatkuasaan, tetapi juga mesti mengambil berat prasarana yang selamat untuk digunakan. Usaha membenteras secara agresif gejala rasuah dan salah guna kuasa turut ditekankan dalam titah baginda. Dari sudut lain pula, kerajaan beta akan terus memperkukuh budaya kerja yang bersih, beretika, berintegriti dan tadbir urus yang cemerlang merantasi semua sektor. Ini termasuk usaha membenteras secara agresif gejala rasuah dan salah guna kuasa akan terus dilaksanakan dengan menumpukan kepada sektor-sektor kerajaan dan swasta, khususnya yang melibatkan aspek perkhidmatan dan penguatkuasaan. Kerajaan beta tidak akan bertolak ansur dalam membenteras gejala rasuah, kerana jika tidak dibendung, ianya akan mengancam keselamatan negara. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan mengenai matlamat untuk membina sebuah negara yang progresif dan berpandangan jauh. Akhirnya, harapan beta supaya Majlis Mesyuarat Negara akan membahaskan isu-isu strategik yang berkeutamaan sebagai sifatnya pencetus idea-idea bernas, pragmatik dan inovatif, selaras dengan keperluan semasa negara. Beta ingin ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara bersama-sama berganding bahu dengan kerajaan untuk mencari penyelesaian terhadap cabaran-cabaran dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. Matlamat kita adalah jelas, iaitu untuk membina sebuah negara yang progresif dan berpandangan jauh yang mengimbangi inovasi dengan kelestarian keuangan serta terus menjamin kesejahteraan rakyat.
Istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Ini menandakan bermulanya sesi membincangkan peruntukan belanjawan negara bagi tahun kewangan 2026-2027. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Dulian Mahamulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Dulian Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dan Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya Datuk Paduka Awang Haji Hurairah Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Ke bawah Dulian Mahamulia berangkat ke Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk Cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara kali ke-22 antara lain akan membincangkan perkara berkaitan Hala 7 Pembangunan Negara dengan tumpuan Rang Undang-Undang 2026-2027 dan usul kumpulan wang kemajuan. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara dimulakan dengan Dewan meneliti dan mengesahkan minit mesyuarat bagi musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang selama 19 hari tahun lalu. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli yang berhormat, Dewan menangguhkan sidangnya kemarin dan akan disambung pukul 9 pagi ini. Rakaman persidangan harian MMN boleh diikuti melalui saluran rasmi RTB Perdana dan RTB Sukma Indra. Rakaman bagi bahagian 1 pada pukul 9 malam dan rakaman bagi bahagian 2 pada pukul 11 malam. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.pn.
Let's Raya 2026 anjuran The Event Co kembali lagi dengan konsep baharu yang menawarkan pengalaman raya melalui rangkaian jenama antarabangsa dan tempatan yang diperluas merentasi pelbagai kategori. Acara edisi ke-8 itu dilancarkan petang kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat melancarkan acara tersebut Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Rakyah binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin. Acara berlangsung selama 4 hari sehingga 15 Mac dan dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 11 malam. Dalam menghayati nilai-nilai kerohanian serta keberkatan bulan suci Ramadan, Kementerian Pertahanan mengadakan Majlis Sentuhan Kasih Ramadan bagi menyantuni seramai 173 orang anak yatim dalam kalangan warga Kementerian Pertahanan. 115 orang merupakan anak yatim daripada keluarga warga tentera, manakala 58 orang lagi daripada keluarga warga awam. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Halder yang berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Datin. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bohasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan bacaan doa arwah. Juga diadakan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim dan diikuti dengan bersungkai. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikat Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad, Darussalam Holding Sendirian Berhad dan Taib Filling Station Sendirian Berhad petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyerahan sumbangan kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Katimahar. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan tahtim Al-Quran dan doa khatam Al-Quran. Pada majlis tersebut, 39 anak yatim terpilih menerima sumbangan yang disempurnakan oleh Yang Berhormat bin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Manakala penyampaian sumbangan kepada dana disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Perbadanan Taib. $8,100 Brunei disumbangkan kepada 12 ahli keluarga yang memerlukan bantuan dan 9 orang anak yatim dari Kampung Perpindahan Serasa. Penyerahan tersebut diadakan semasa Majlis Khatam Al-Quran Anjuran Hengi Industri Sendirian Berhad. Halder yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Juga halder Datuk Seri Paduka Haji Awang Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Duta Besar Republik Rakyat China ke negara ini. Majlis diselajurkan dengan berbuka puasa bersama para penerima. Brunei Darussalam Central Bank BDCB petang kemarin juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi Lembaga Pengarah BDCB. Majlis diikuti dengan penyampaian derma kepada golongan yang memerlukan. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan selaku ahli Lembaga Pengarah BDCB.
Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyerahkan sebuah lagi rumah di bawah inisiatif Projek Teduh sekaligus mengesahkan komitmen bank berkenaan terhadap kebajikan masyarakat. Majlis penyerahan berlangsung di Kampung Rempayuh, Mukim Labi. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, kepada penerima Dayang Siti Khadijah binti Abdullah. Inisiatif tersebut adalah projek keempat di bawah inisiatif yang dibiayai melalui zakat perniagaan BIBD dan sumbangan pelbagai pihak. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan majlis sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2026. Majlis berlangsung di Dar Al-Intishar, Kompleks Sukan Jerudong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengisian majlis pelancaran penerbitan buku ringkasan eksekutif penyelidikan mengenai pembangunan wanita di negara Brunei Darussalam diikuti dengan penyerahan buku berkenaan kepada Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Jawatan Kuasa Khas Institusi Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, Majlis Kebangsaan Isu Sosial dan Pusat Kajian Strategik dan Dasar. Buku tersebut boleh diakses oleh orang ramai dalam bentuk salinan digital melalui laman sesawang rasmi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.